warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran bagi mata pelajaran Tauhid, iaitu untuk darjah 6. Pelajaran yang keempat, beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab, iaitu rukun iman kita yang ketiga. Rukun iman kita yang ketiga. Okey, untuk muka surat buku teks boleh buka pada muka surat 25 sebagai rujukan dekat rumah. Okey, seterusnya kita pergi dahulu. Yang pertama sekali kita akan lihat, kita nak tengok apa maksud definisi bagi kitab. Okey, kitab ialah wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul yang mengandungi hukum ataupun ajaran, nasihat, kisah dan lain-lain perkara. Okey, kitab ini wahyu, ilham ataupun perkara yang datangnya daripada Allah, kepada Rasul yang terpilih sahaja, yang mengandungi beberapa perkara yang penting untuk agama Islam. Tadinya hukum, ajaran, nasihat, kisah dan perkara-perkara yang lain. Ada yang kitab yang kecil dan juga ada yang kitab menjadi panduan bagi sesuatu kaum kepada Rasul yang diutus. Okey. Ia juga dinamakan sahifah, iaitu untuk satu kitab ataupun suhuf yang membawa maksud kepada kitab yang banyak. Okey. Kemudian kita pergi kepada nama-nama kitab dan Rasul yang menerima. Okey, yang pertama sekali kitab Taurat ataupun Taurat, Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua kitab Zabur, iaitu kepada Nabi Daud. Yang ketiga Injil, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ada 4 kitab dan juga 4 nabi yang menerimanya. Kita jelas kita menggunakan kitab Al-Quran sehingga sekarang, sehinggalah kiamat. Okey. Kemudian kita tengok juga muka surat 26. Sebagian ulama menyatakan ada 100 suhuf, ada juga menyatakan 110 suhuf. 110 kitab dengan pecahan sebagaimana berikut. 10 suhuf itu diberikan kepada Nabi Adam, 50 suhuf diberikan kepada Nabi Syis alaihi salam, 30 suhuf kepada Nabi Idris, 10 suhuf Nabi Ibrahim dan juga 10 suhuf kepada Nabi Musa alaihi salam. Okey, para ulama berbeza pendapatlah berkenaan dengan pendapat muktamad, menyatakan berapa banyak yang diturunkan. Namun kita wajiblah tiap-tiap mukallaf beriman setiap suhuf yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya dengan cara ijmali, maksudnya secara umum lah, secara ringkas, termasuklah 110 yang disebutkan ini. Okey. Kemudian kita kena tahu apa isi kandungan kitab-kitab. Okey, macam mana kitab-kitab ini diturunkan. Okey. First kali awak kena tahulah, kitab-kitab ini adalah kalam Allah. Kalamullah, maksudnya kata-kata daripada Allah, makna dan lafaznya. Okey, kemudian diturunkan daripada Luh Mahfuz. Luh Mahfuz iaitu di satu tempat yang bernamanya Baitul Ma'mur. Okey, ini proses penurunan kitab ataupun Al-Quran. Diturunkan daripada Luh Mahfuz, tempat segala penentuan ataupun ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan, iaitu Baitul Ma'mur. Kemudian turun kepada langit, ke langit pertama, iaitu bernamanya Baitul Izzah. Kemudian baru diturunkan kepada Nabi, iaitu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, iaitu sedikit demi sedikit menurut keadaan semasa. Okey. Kemudian kita tengok satu persatu kitab Taurat. Okey, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan juga Al-Quran. Pertama sekali kita pergi kepada kitab Taurat lah. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, menyatakan hukum syarak dan iktikad yang sahih. Ini untuk membantu Nabi Musa memerangi
kaumnya ketika berada di zaman Bani Israel ketika dahulu. Ada khabar tentang dalam kitab Taurat ni juga ada khabar ataupun ada berita tentang seorang Nabi akan datang, iaitu daripada keturunan Nabi Ismail, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita pergi kepada kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur tiada mengandungi hukum, hanya perkhabaran cerita, doa, zikir dan hikmah. Oleh itu Nabi Daud tidak mempunyai syariat, maka umatnya mengikut syariat Nabi Musa yang ada. Okey. Jadi kitab Zabur ketika itu tak ada mengandungi hukum lagi, cuma cerita, doa, zikir dan hikmah. Okey, kemudian kita pergi kepada kitab seterusnya, iaitu kitab Injil. Kitab Injil mengandungi seruan mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, dan juga memasukkan sebahagian hukum dalam kitab Taurat. Dan Injil sekarang dikarang oleh 4 orang pengarang. Maksudnya telah dikarang semula ataupun ditulis semula oleh 4 orang, iaitu namanya Matta, Marqus, Luqa dan juga Yohana. Dia dalam buku teks kamu tu. 4 karangan ini pula berbeza di antara satu sama lain. Tapi jelaslah sekarang kitab Taurat, Injil dan juga Zabur ni banyak dimanipulasi ataupun diubah isinya. Jadi datanglah kitab Al-Quran yang melenyapkan segala kitab yang terdahulu, dan kita sekarang hendaklah beriman dan wajib mengikut panduan kitab Al-Quranul Karim, iaitu wahyu Allah. Okay, tengok tu, kitab Al-Quran wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir, secara penetapan, ataupun diturunkan dalam bahasa Arab secara berperingkat selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Dan juga Al-Quran ini siapa yang membacanya akan dikira sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Kemudian akan mendapat 10 ganjaran kebaikan bagi satu huruf. Besar pahalanya bila kita membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Al-Quran sebesar-besar mukjizat. Mukjizat ini kelebihan ataupun kebesaran, ataupun sesuatu perkara yang Allah anugerahkan kepada Nabi, sehinggalah sekarang ini yang kita selalu baca. Mukjizat lainnya akan lenyap, tetapi mukjizat Al-Quran akan kekal selama-lamanya. Dan kita wajib beriktikad atau berpegang dan percaya Al-Quran itu adalah semula-mula Al-Quran ataupun semula-mula kitab. Mengandungi berbagai ilmu pengetahuan, manfaat, kemuliaan, ajaran, teladan, kisah, larangan, perintah, wa' dan wa'id, iaitu janji balas baik dan taub siksa dan sebagainya. Itulah Al-Quranul Karim. Okey, sampai itu sahaja muka surat 30 kan. Kemudian Ustaz ada sikit latihan untuk kamu lakukan di rumah. Kemudian kalau dah siap, boleh snapkan latihan awak, kemudian hantar kepada Ustaz seperti biasa, insyaAllah. Tuliskan maksud kitab. Kemudian yang kedua, senaraikan nama kitab dan juga Rasul yang menerimanya. Okay, itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.